Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tamim lana bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah rahmatnya pada waktu ini dapat kita bersama-sama ke dalam surau An-Nur untuk sama-sama kita melaksanakan solat Jumaat insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa merahmati kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, di kesempatan yang ada ni saya nak kongsikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya petik daripada hadis yang ke-22, aturan Imam An-Nawawi dalam kitab Matan Al-Arba'in. Hadis yang diberikan tajuk Tariqul Jannah, jalan menuju ke syurga. Hadis ni mungkin kita biasa dengar, hadis yang pendek. An Abi Abdillah Jabir ibni Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitu as-salawatil maktubat wa sumtu Ramadan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة قال نعم رواه مسلم. Daripada Abu Abdullah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan bahawa ada seorang yang bertanyakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya ialah, apa pandangan engkau wahai Rasulullah apabila aku mendirikan salat fardu 5 waktu dan aku berpuasa di bulan Ramadan, aku menghalalkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah dan aku mengharamkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Maknanya aku menjauhi perkara yang telah diharamkan oleh Allah dan melaksanakan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Walam azid ala dhalika syai'a, sedang aku tidak menambah atas yang demikian itu sesuatu pun. Adakah aku akan masuk syurga? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Nabi kata, ya, engkau akan masuk syurga. Ini hadis yang pendek tuan-tuan, riwayat Imam Muslim. Tetapi hadis ni sangat besar maknanya iaitu nak menunjukkan batas seseorang itu dapat melangkahkan kakinya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang keduanya, nak menyatakan bahawa agama ni adalah agama yang tidak berat, tidak susah dan tidak sukar untuk dilaksanakan. Hanya dengan 5 rukun Islam yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama sekali mengucap kalimah syahadah ataupun 2 kalimah syahadah. Itu an-nutqu, berkait dengan ungkapan kita, ucapan kita, dan juga itu menandakan kepercayaan kita kepada
apa yang kita ucapkan. Lalu dengan ucapan tersebut kita diwajibkan oleh Allah untuk mendirikan solat 5 waktu. Yang keduanya, melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Yang ketiganya, kita membayar zakat. Dan yang keempatnya, kita mengerjakan haji. Daripada 4 pekerjaan ini diberikan kepada kita keringanan. Nak kata mudahnya Islam ni, tapi orang tetap tak suka pada Islam. Pada mereka ianya berat. Pertama sekali solat. Kata Nabi SAW, salli qa'imah, solat dalam keadaan berdiri. Solatlah engkau dalam keadaan berdiri. Kalau tak mampu, faqa'idah, maka solatlah dalam keadaan duduk. Kalau tak mampu, maka solatlah dalam keadaan baring. Itu ada rukhsah dia. Pada solat fardu, solat sunat boleh kita tunaikan walaupun kita mampu untuk didirikan secara duduk, tak ada masalah. Kemudian kalau kita bermusafir, solat itu diberikan keringanan lagi dengan kita dapat kumpulkan antara 2 waktu dalam satu waktu, dan yang 3 ataupun 4 rakaat boleh dipendekkan jadi 2 rakaat, atau minta maaf, 4 rakaat boleh dipendekkan menjadi 2 rakaat. Jadi nak menunjukkan bahawa ringannya ataupun mudahnya Islam itu bab solat. Kemudian dari sudut puasa, siapa yang tak mampu berpuasa pada bulan Ramadan, maka dia boleh ganti pada bulan yang lain. Tak mampu nak digantikan, maka boleh dia membayar dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh agama kita. Itu puasa. Kemudian dari sudut bayar zakat, kalau cukup haul dan nisab baru dikenakan zakat, kecuali zakat pendapatan yang telah difatwakan. Kemudian dari sudut mengerjakan haji, itu pun kalau kita ada kemampuan. Poin yang kita nak bagi tahu, yang Nabi nak ceritakan pada kita, ialah bahawa agama ni innad dina yusrun, sesungguhnya agama ni mudah. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah, tidak ada orang yang menyusahkan agama ni kecuali pasti dia akan tewas. Nak bagi tahu bahawa dengan kemudahan ini pun masih lagi kita, saya, tuan-tuan, kita semua bermudah-mudah, bahkan meninggalkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru je dengan istilah kata menyambut Isra' Mi'raj dengan istilah, walaupun pelbagai pandangan dari sudut tarikh di kalangan ulama sejarahnya, tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita menyambut Isra' Mi'raj, nanti kita akan khutbahkan hal yang sama berkenaan dengan kefarduan solat. Baik, itu dalam hadis ini, kalau kita melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah pada kita, boleh masuk syurga? Boleh, tak ada masalah. Sahabat ni bahkan tanya, walam azid ala dhalika syai'ah, kalau aku tak tambah, aku tak buat benda-benda sunat pun, boleh masuk? Boleh masuk. Dalam hadis riwayat lain Nabi kata, illa an tatawwa', kalau dia buat benda sunat tu baguslah, mana ada seri ekstra lah benda yang ni. Tetapi kalau dia pegang betul-betul dengan yang 5 ini pun, confirm dia boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dia kata paras yang paling minimum untuk menjadikan kita ni orang yang boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita malas untuk menunaikan solat sunat, walaupun kita kata aku tak nak tambah, aku nak buat ni je, Ramadan 30 hari ni je aku nak puasa, solat fardu 5 waktu ni je aku nak solat, tak nak tambah dah.
Quran tak nak baca, puasa sunat tak nak qiyamul lail, boleh masuk syurga? Boleh masuk syurga. Tapi lebihnya tuan-tuan, kita yang dirahmati Allah sekalian, sebab kita ada amalan tambahan, itu lagilah menjamin ruang kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita merasakan bahawa dengan satu sebutan tasbih kita itu adalah benda yang paling lekeh. Aku ni Allah, lekeh sungguhlah. Orang lain hari Jumaat ni selawat dah berkenjah dah, orang tahu kata kan, berlambak dah selawat dia pada hari Jumaat ni. Pada pagi tadi duk selawat sambil-sambil selawat Allahumma salli ala Muhammad, dah boleh dapat 1000 dah. Aku ni baru sekali. Jangan kita rasa sikit sangat. Walaupun satu itu adalah ekstra, lebih berbanding dengan sahabat yang kata tadi ni, aku tak nak tambah dah, pun boleh masuk syurga tuan-tuan, insya-Allah. Dengan sebab itu Nabi sebut, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Jangan engkau rasa remeh, jangan sesekali engkau rasa hina dengan satu juga amalan kebajikan, walaupun amalan kebajikan tersebut sangat-sangat simple, sangat-sangat mudah, iaitu kau jumpa kawan kau, jumpa saudara kau dalam keadaan manis wajah kau, senyum pun dapat pahala. Memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudara kita pun boleh menyebabkan kita menjadi di kalangan orang yang mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi tuan-tuan yang baca Quran, tuan-tuan yang berselawat, tuan-tuan yang bertasbih, tuan-tuan yang menunaikan solat sunat, tuan-tuan yang baca suratul kahfi, besar sungguh. Nak bagi tahu apa tuan-tuan? Allah Ta'ala ni maha rahmat. Kasih Allah Ta'ala ni maha hebat. Cuma kita je tak berapa nak rasa Tuhan ni sayang kat kita. Cuma kita je berasa macam seolah-olah macam aku ni bertepuk sebelah tangan. Sebenarnya tidak. Setiap kali amalan yang tuan-tuan buat, Allah Ta'ala kata apa? La yudhi'u, Tuhan tidak pernah mengabaikan walau satu kebaikan yang tuan-tuan buat. Oleh sebab itu, bila mana kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih, dia kasih kat siapa? Kasih kat kita, kasih kat tuan-tuan lah. Ar-Rahim yang maha penyayang, dia sayang kat siapa? Dia sayang kat tuan-tuan. Baca dengan penuh harapan bahawa rahmat Allah, kasih Allah itu kena pada diri kita. Kalau bukan kerana rahmat Allah, kalau bukan kerana kasih Allah, tidak ada seorang pun hamba Allah yang bukan Islam dapat merasai nikmat ataupun rezeki daripada kurniaannya. Hak bukan Islam, tapi hak bukan Islam lagi banyak dapat pada kita. Nak bagi tahu kita yang Islam ni lagi-lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa kita nak putus asa? Kenapa kita rasa macam aku ni terlambatlah, cukup-cukuplah aku ni, rasa dapat syurga pun lekeh kot. Jangan cakap macam tu tuan-tuan. Qul ya ibadiyalladzi, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah tergelincir ataupun yang telah terlajak dalam melakukan dosa-dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan sesekali berputus asa daripada rahmat Allah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala itu memohon ampun ataupun mengampuni segala kesilapan kita. Malangnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, abang-abang sekalian, pakcik-pakcik sekalian, apabila dengan kewajipan yang sedikit itu masih lagi kita mengabaikan ataupun masih lagi kita melalaikan, kita tak ambil endah, bahkan tak ambil berat tentang kewajipan-kewajipan yang sedikit tadi itu, maka layaklah orang-orang yang tidak mengambil berat terhadap perintah Allah yang telah diwajibkan ke atas hambanya itu, mereka dikenakan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ni mudah dah,
dah mudah dah ni, tapi dia tak nak juga. Sama ada dia tak nak kerana dia tidak mengiktiraf, ataupun dia tak nak kerana dia malas. Saya nak ambil satu contoh, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya petik daripada kitab Al-Wafi, karangan Syekh Dr. Mustafa Al-Bura dan juga Syekh Muhyiddin Misto. Mereka membawakan pandangan ulama berkenaan dengan kepentingan solat, tapi saya tak cerita sebab masa kita tidaklah banyak sangat. Cuma nak bagi tahu tentang hukum orang yang meninggalkan solat. Sebab kita kan baru kata konon-konon sambut Isra' Mi'raj, kita pun tak sedar kan, tiba-tiba Isra' Mi'raj lah. Dulu lain lah sebab bebas surau masjid kan sebelum Covid ni. Jadi sentiasa nampak iklan-iklan tu. Tak berapa hari lagi. Sekarang ni sedar tak sedar lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan kemudahan, dengan keringanan, tak banyak sangat apa yang telah diwajibkan oleh Allah pada kita, maka bagi orang yang tidak mengambil indah ataupun meninggalkan solat, saya tak rasalah tuan-tuan tinggalkan solat, tapi mungkin sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang kita kenal, mungkin adik-beradik kita. Saya pun ada juga kawan-kawan yang tak ambil indah pun dengan solat ni, ada kenalan-kenalan kita kan. Apa kata agama ini terhadap mereka? Baik, saya kongsikan dengan tuan-tuan. Fa in tarakaha jahidan li fardiyatiha wa munkiran annaha ibadatun min ibadatil Islamil asasiyah, fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin wa murtaddun 'anil Islam. Barang siapa yang meninggalkan kefarduan solat kerana ingkar dengan kefarduan tersebut, dia tak percaya bahawa solat itu adalah salah satu daripada ibadat yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita, maka ulama kata apa? Orang itu kafir dengan ijma' kaum muslimin dan murtad daripada Islam. Wa in kana yantiqu bisyahadataini, walaupun sekiranya dia masih mengucap dua kalimah syahadah, wa yad'il Islam, dan dia mendakwa dirinya Islam, wa ya'ti bi baqil a'mal, dan dia melaksanakan amalan-amalan baqi yang ada dalam Islam, puasa apa semua, tapi metang solat dia tak percaya solat ni telah difardukan oleh Allah. Fayustatabu hatta yarji'a an qawlihi wa i'tiqadihi, maka orang seperti itu pihak berwajib mesti tangkap dia dan minta dia bertaubat sehingga dia kembali daripada ungkapannya dan i'tiqad dia, kepercayaan dia. Fa illam yatub uqima alaihi haddur riddah wa huwa al-qatl, kalau dia tak bertaubat maka mesti dikenakan hukum ke atasnya, iaitu bunuh dengan hukuman hudud. Wa umila muamalatal murtad, dan dia mesti dimuamalah, dikomunikasi dia ataupun cara kita muamalah dengan dia, muamalah orang yang telah keluar daripada Islam. Macam mana bila dia dikenakan hukuman bunuh kerana ingkar terhadap hukuman terhadap kefarduan salat? Fala yughassal wala yusalla alaih, dia tidak dimandikan dan tidak disolat jenazahkan ke atasnya. Wala yudfanu fi maqabiril muslimin, dan dia tidak ditanam di tanah perkuburan Islam. Wala tawaratha bainahu wa bainahum, dan tidak ada hukum perwarisan harta antara dia dengan waris yang telah dia tinggalkan. Berat tuan-tuan, berat. Kalau nak tanam dekat bukan tanah perkuburan Islam, nak tanam kat mana? Tanah perkuburan Hindu tak terima, tak daftar. Nak tanam dekat tanah perkuburan Kristian, tak boleh. Dekat Memorial Park manakah, tak boleh. Kan tuan-tuan, maknanya apa? Gambaran bahawa bumi ni tak terima dia. Carilah belakang rumah ke, kan? Itu pun kalau ada tanah. Kalau tak ada tanah, tak tahu, tumpanglah mana-mana. Akhirnya apa? Buang kat laut lah. Ini muamalah orang yang tinggalkan solat kerana ingkar. Ramai tak yang ingkar ni? Ramai tuan-tuan, ramai. Ajaran sesat kat Malaysia ni banyak. Kat Selangor saja 30 lebih. Itu data hak lama, hak baru tak tahu. Baru saya jumpa dengan seorang ustaz, saya mungkin ada cerita sebelum ni. Dia bekerja di MAIS bahagian pengkajian akidah. Dia kata memang banyak ajaran sesat dekat Selangor ni, khususnya lah Selangor ni, sangat banyak, dan dia melata.
payah untuk dibentras. Pihak berwajib pun tak mampu sebab banyak sangat ni. Perlu mesti ada siasatan, mesti ada. Sebab itu benda ni menjalar. Maka kita kena berhati-hati. Maka bila mereka ini sesat, di kalangan mereka ataupun ajaran sesat ni, mereka mengingkari kefarduan solat yang telah kita sebutkan tadi. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, golongan yang kedua, wa in tarakaha kaslan wa tasahula. Kalau dia meninggalkan solat itu kerana malas dan mengambil mudah. Tak apalah, lagi kan. Macam sekarang lah, dah lah tak solat Jumaat, Zuhur pun dia tak ganti, tak solat Jumaat, mungkin sebab tertentu lah kan. Tapi dia tak ganti pun dengan Zuhur, dia lagi dahsyat. Tak apalah, asar sibuk ni terlepas. Tak apalah, isyak tak larat, lepas maghrib tidur lelap sampai subuh sengaja, dan dia kata tak apa. Ini lagi ramai tuan-tuan, ini lagi ramai. Tuan-tuan pun tengok dengan mata kepala tuan-tuan. Yang duduk dekat mamak-mamaknya, yang duduk dekat tom yamnya, yang duduk dekat padangnya, yang duduk atas jalan rayanya. Ini kaslan wa tasahula. Apa hukum dia? Ini bukan saya sebut, ni Syekh Mustafa Buqa, ulama alim rahimahullahu taala, baru meninggal dunia, daripada Syria. Wa huwa yuqirru bi fardiyatiha wa wujubiha. Orang yang malas itu dia tinggalkan solat kerana malas, kerana mengambil mudah, sedang dia mengiktiraf kefarduan solat dan kewajipannya, fa innahu fasiqun aidan bil ijma'. Orang itu adalah orang yang fasik dengan ijma'. Fasik ni apa? Orang yang tidak meninggalkan dosa besar, yang kita duk baca setiap sebulan kan, yang tidak bertaubat daripada dosa besar dan seringkali melakukan dosa-dosa kecil, itu orang fasik. Itu definisi mudah lah. Wa in kana al-a'immatu qad ikhtalafu fi mu'amalatihi. Walaupun para alim ulama dari kepada kalangan imam-imam telah ikhtilaf pada pandangan mereka terhadap orang yang meninggalkan solat kerana malas ni. Faqala Abu Hanifah wa ashabuhu rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Abu Hanifah dan juga imam-imam mazhab Abu Hanifah, apakah muamalah yang patut dilakukan ke atas orang seperti ini? Yuhbasu wa yu'azzaru bid-darbi wa nahwihi hatta yusalli aw yakhlud fi sijni. Orang itu mesti ditahan, dipenjarakan, dan juga ditakzir dengan hukuman darb, pukul, ataupun seumpamanya, sehingga dia menunaikan solat, ataupun kalau dia tak nak solat, kekal dalam penjara selama-lamanya. Kaila yakuna qudwatan sayyi'atan linnas, supaya tidak menjadi ikutan buruk kepada manusia lain. Wa qala al-a'immatu thalathah Malik wa Syafi'i wa Ahmad rahimahumullah. Dan berkata imam-imam yang tiga, iaitu Malik, Syafi'i dan juga Ahmad, tarikus salati kaslan, orang yang meninggalkan solat kerana malas, yustatab, pihak berwajib mesti tangkap dia dan minta dia bertaubat, macam tadi ni. Fa illam yatub wa lam yusalli qutil. Kalau dia tidak bertaubat dan tidak solat juga, maka dia mesti dibunuh. Illa anna Malikan wa Syafi'i rahimahumullah qala yuqtalu haddan. Kecuali pada pandangan Imam Malik dan juga Imam Syafi'i, imam kita, orang seperti itu dia dibunuh kerana hukuman hudud. Fayughassal wa yukaffan wa yusalla alaih. Orang itu boleh dimandikan seperti mana mayat biasa, dan dikafankan dan disolat jenazah ke atasnya, wa yudfan fi maqabiril muslimin, dan boleh lagi ditanam dalam tanah perkuburan orang Islam. Wa amma Ahmad, ni dahsyat sikit. Adapun pandangan Imam Ahmad, orang yang seperti ini yuqtalu kufran, dia mesti dibunuh kerana kekufurannya, kafir. Bahasa kasar kafir, tuan-tuan. Wa yu'amal muamalatal murtad, dan dimuamalah dengan muamalah orang yang murtad. Dan pandangan Imam Ahmad ini disokong oleh pandangan beberapa orang sahabat seperti Umar Al-Khattab, Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, dan juga ramai di kalangan para tabi'in. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa kita tak banyak, cuma nak bagi tahu bahawa peristiwa Isra' Mi'raj
ada satu poin besar yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kita tentang kefarduan solat. Jaga solat, yang lain selesai masalah. Dirikan solat, Allah Ta'ala akan mudahkan rezeki kita. Tuhan akan berkat kehidupan kita. Kan? La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk, kata Allah. Dirikan solat. Kami tak minta rezeki kat kamu, bahkan kami yang bagi rezeki kat kamu. Senang je solat. Zuhur 4 rakaat ni 2 rakaat lah kan. Asar 4, 3, 4, 2. Selesai. Allah Ta'ala sempurnakan rezeki kita. Itu barulah kita bicara tentang wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ni orang salah faham. Dia pulun kerja sebab tak mau putus rezeki. Kononnya rupanya solat itulah yang menyebabkan rezekinya tak putus. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang baik itu daripada Allah. Moga-moga ia menjadi peringatan untuk saya sendiri dan juga kita semua. Sampaikan kepada rakan-rakan kita. Dalam ni insya-Allah kita selesai solat kita, tapi kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, adik-beradik kita mungkin kita sampaikan kepada mereka, kerana inilah hukum agama kita. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.